Halo guys, Assalamualaikum semua. Kembali ke channel saya, channel AK Family. Saya Kautsar Austin. Okey, seperti biasa, seperti mana yang saya pernah katakan di video sebelumnya, saya ingin melengkapkan projek dalam camper car saya ni, iaitu proses terakhir ialah untuk menyediakan bekalan atau tenaga elektrik untuk saya mengecas handphone, mengecas power bank ataupun guna kipas dan sebagainya lah. Selain itu sebetulnya apa yang saya dah pasang kat sini, nanti saya akan tunjukkan. Ianya bukan setakat membantu saya dari segi peralatan elektrik yang kecil-kecil, tetapi ia juga boleh menampung untuk menghidupkan freezer ni bersaiz 30 liter berkapasiti 30 liter dan dia boleh 12 volt dan 24 volt jadi ini adalah untuk makanan beku ataupun boleh juga dikurangkan untuk setakat macam tak air untuk sejukkan apa-apa untuk kegiatan outdoor lah. Okey, di sini ingin saya tunjukkan pada anda semua. Okey, kita tengok dengan lebih dekat. Okey, ini saya dah pasang. Okey, yang ini solar charge controller. Okay, yang itu inverter. Inverter 3000 watt 4000 watt Okey, kalau kita tengok kat sini. Okey, anda nampak kat situ Okey, inverter pure sine wave pure sine wave 4000 watt power inverter. Okey, yang ini pula solar panel saya. Solar panel saya memang sengaja saya biarkan kabel dipanjang. Saya tak guna yang asal dia, sebab asal dia memang dah komplit. Saya cuma kabel dia terlalu halus dan mudah putus, tarik sikit saja dah putus terlalu nipis. So saya ubah semua ni guna kabel lebih kurang 0.4 silap lah 0.4 m. So cuma yang untuk panel ni sebetulnya saya pun tak tahu berapa watt dia, sebab saya cari-cari di mana tertulisnya, dalam kotak dia pun tak tulis berapa watt. Sebab tak maaf sebab saya bukan pakar elektrik So saya lakukan ini bergantung pada diagram yang telah ditunjukkan pada kotak dia. Lepas tu sebahagian dia saya pun belajar daripada YouTuber yang sering buat tutorial berkenaan dengan pemasangan solar system untuk camper. Tapi sebetulnya kalau diikutkan apa yang saya ambil ni sebetulnya untuk kebun atau rumah atau apalah, tak boleh juga sebetulnya digunakan untuk camper. Tapi lebih baik yang kita pilih untuk khusus camper tu berbeza guys. Tapi okey lah, setakat ni alhamdulillah. Ini pun saya pakai bateri biasa guys. Sebetulnya dia ini bateri kereta NS60. Seharusnya untuk camper ni dia tidak sesuai cuma untuk permulaan syukurlah alhamdulillah untuk permulaan bagi kita yang baru nak belajar kita boleh saja gunakan ini. Cuma untuk jangka hayat dia tak begitu panjang seperti mana yang memang khusus untuk solar sistem bateri solar saya pun tak tahu apa nama dia cycle lead apa bateri lah apa kan semua. Okey, itu boleh tengok kat ini lah Google ke apa. Okey, ini saya punya freeze ni tadi. Okey, DC 12 volt atau 24 volt boleh juga jadi ini pemasangan dia. Saya dah buat kotak ni kuat guys. Saya kalau kita tengok kat sini saya ambil lampu suluh supaya nampak, sebab ni gelap bahagian dalam Okey, ni kotak dia. Okey, ni dia pemasangan dia. Dalam kotak ni memang cukup je ruang ni, cukup ruang ni betul-betul ngam-ngam. Okey, di mana saya lekatkan kat tepi kabinet ni. Then tu dia punya inverter. Okey, solar panel controller, solar charge controller.
Okey, dan ini ini dia punya bentuk. Ini ada kotak dan ini sambungan dia semua saya dah dibuat, dikemaskan sebelah dalam. Memang selamat dan sangat kuat lah, sangat kuat ya. Okey, ini ini dia kotak yang saya buat. Saya spray hitam ni, guna plywood dia guys. Sebab ini memang kat tepi ni memang cukup-cukup. Okey, yang ini nut ni, nut yang bawah ni kalau saya tunjukkan. Okey, kejap ya. Maaf. Okey, kita tengok dari sini ya. Okey, nut ni ya. Nut ni adalah pemegang seat bed, bukan seat bed ya, tempat duduk ya. Tempat duduk belakang paling kiri, tapi saya tanggalkan sebab saya masukkan kabinet ni. So saya cuma kekalkan yang sebelah sana lah. Okey. Sebelah sana tu saya kekalkan. So ini saya manfaatkan setiap ada apa skru yang ada dengan saiz, dengan kedudukan yang tinggal, ruang yang ada, saya manfaatkan. Tapi kalau saya tukar kepada bateri yang memang khusus untuk solar system, mungkin dia lebih besar, boleh muat, tapi kotak ni saya perlu ubah sesuai lah. Kotak ni perlu sesuai. Jadi kalau saya nak tukar bateri, saya cuma tarik saja keluar ya, angkat keluar dan masuk ke dalam. Jadi dia memang fit lah, memang fit. Okey, sesuai dan selamat. Okey. Jadi penggunaan dia banyak guys. Saya boleh tunjukkan apa saja yang saya boleh buat dengan solar sistem ni, dan termasuk inverter ni. Inverter ni kalau kita kita hidupkan. Kita override board ya guys. Okey, saya matikan dulu. Okey, saya tengok apa yang boleh kita manfaatkan dengan sistem solar yang saya ada sekarang ni. Okey guys, sekarang saya nak tunjukkan, saya nak hidupkan fridge saya ni. Fridge bersaiz 30 liter ya. Jenama Alpicool ya, Alpicool yang saya beri kat Lazada ya. Harga dia kalau tak silap RM1,000, ngam-ngam tepat RM1,000 ya. Okey. Sekarang saya cuba masukkan ni. Kita masukkan soket. Ini soket yang boleh digunakan kat rumah juga ya guys. Misal kata kita nak hidupkan dulu sebelum bergerak, so kita boleh jimatkan tenaga lah ya. Kita boleh hidupkan kat rumah dulu sebelum kita bercamping, kita masuk barang dan kita boleh hidupkan dulu je. Jadi fridge ni dah sejuk ya, barang-barang sejuk, so kita tak perlu charge lagi, kita boleh jimat. Sehingga macam contohlah perjalanan dalam sejam ke sejam setengah, 2 jam dah boleh lah tu ya. Boleh kalau keadaan masih sejuk je. Sebab apa ni, kalau dah sejuk, keadaan dalam dia memang alhamdulillah boleh bertahan dalam beberapa jam lah. So kalau sekiranya kita berjalan dah bergerak, kita juga boleh gunakan yang cigarette pouch kat belakang sana. Ini kabel dia, saya dah standby ya, tinggal masukkan saja. Okey, tapi sekarang saya nak cuba guna sistem solar yang saya dah pasang kat kereta saya ni. Okey, ini saya dah masukkan. Okey, ini kabel dia guys. Okey, ni yang tengok. So saya sekarang on. Saya on ya. Okey. Okey guys. Okey, nampak dengar bunyi kompresor dah hidup. Bunyi kompresor dah hidup. Okey, ini dah hidup ya guys. So ini kita boleh adjust ya guys. Kita boleh adjust sama ada kita nak beku ataupun setakat simpan air sejuk atau sayur. Kita tak perlu terlalu beku lah ya. Dalam berapa darjah Celsius, 4 atau 5 macam tu lah, lebih kurang macam tu ya. Okey, kita matikan. Sekarang saya nak tengok, saya nak tunjuk pada anda semua apa lagi yang saya boleh guna. Okey, sekarang saya dah sediakan ni mesin drill dan juga mesin grinder. Okey, kita tengok sejauh mana kekuatan dia ya. Okey, saya cabut ni dulu. Ni fridge ni dah berjaya. Fridge ni 24 volt 12, dan boleh juga guna 24 volt ya. Saya kata sama ada anda nak doublekan bateri kenderaan dan guna direct daripada charge direct, guna cigarette pouch kat sana, jadi tak ada masalah ya guys, tak ada masalah. Okey, jadi ini sekarang saya cuba hidupkan mesin drill. Kita masukkan. Okey, kita on. Dia dah hidup. Okey, kita try. Tengok
Okay, memang kuat guys, memang kuat. Okay, sekarang saya matikan dan saya hidupkan mesin grinder. Benda ni bukanlah saya nak bawa pergi camping kan. Tapi ialah kita nak tahu juga kekuatan dia dan manfaat inverter ni, sistem solar ni. Ya. Okey, kita on. Okey, dah hidup. Sekarang kita hidupkan. Memang kuat guys. Memang kuat, ya. Okey, saya matikan. Alhamdulillah. So saya off. Okey. Kalau anda boleh lihat kat sini, saya tunjukkan ini bateri kereta ya guys, bateri kereta NS60 ya. Ini yang saya guna. Sebetulnya ini tak sesuai ya guys. Ini cuma temporary ya. Bagi kita ya yang baru nak guna sistem solar, baru nak belajar macam saya, kita boleh saja guna bateri ni. Sebab ada persoalan boleh guna bateri ni ke, atau memang khusus, ada bateri khusus ya, apa nama dia saya pun tak tahu sangat lah. Cycle apa, deep apa bateri ke apa nama dia ya. Itu baru khusus untuk sistem solar sebetulnya, sebab dia lebih tahan lama berbanding dengan bateri kenderaan ya. Bateri kenderaan ni tidak sama ya, dia punya function dia ada perbezaan ya, tapi itu anda kena tanya dengan technician lah yang lebih pakar dalam bidang-bidang macam ni. Saya bukan pakar elektrik ya, saya cuma DIY secukup apa yang saya rasa saya boleh pakai. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki saya akan ganti, sebab bateri khusus untuk camper ni, solar system ni mahal ya guys, berbanding dengan bateri biasa bateri biasa kita ni. Sebab apa, plate timah dalam bateri kenderaan ni sebetulnya dia tak penuh guys. Perbezaan dia yang saya tahu sedikit lah ya, dia timah dia ni tak panjang. Dia ada plate dia, ada yang 9, ada yang 11 macam tu lah, tengok pada saiz bateri. Tapi yang ni dia rendah ya, dia rendah contoh. Tapi kalau lithium ataupun cycle deep battery, dia khusus untuk solar, dia punya timah penuh ya. Jadi lagi satu, dia punya berat tak sama guys, sangat-sangat berat ya. Harga pun sangat mahal. Harga dah beberapa ratus lah, 600 lebih ke atas, saya tak tahulah ya. Lebih kurang macam tu. Tapi kalau macam contoh bateri ni cuma 200 lebih kan. Memang beza je 3 kali ganda dan ke atas ya guys. Okay, so alhamdulillah, ini lah keadaan kedudukan yang saya dah buat. Ni sangat kemas, so selamat. Sebetulnya kedudukan dia ni saya dah buat kotak ni. Kotak ni guna plywood dan saya ikat mati kat sini ya. Di mana di sini ya guys, saya tunjuk macam mana saya pasang. Ini plywood yang saya dah potong dan saya cat supaya warna hitam. Dan ini cara saya simpan ni, kedudukan dia ni, ini saya manfaatkan nut nut screw nut yang tempat seat belakang ni, seat belakang sebelah kiri saya tanggalkan dan saya manfaatkan. Dia ikat sebelah, dan yang sebelah sini saya ikat 4 skru ke body kabinet ni. So sangat kuat, sangat selamat, dan kemasan dalam pun sangat selamat. Saya tak ganggu apa-apalah. Ini kabel untuk ke solar panel ya, cas. Okey, solar panel bukan, sorry, solar panel kat sana. Ini ke inverter, sorry. Ini ke inverter belakang yang besar ni, kabel besar ni masuk ke inverter, sambung ke inverter, dan yang bateri ni satu sambung ke charge controller ya, charge controller. Okey, kita tengok kan sebelah seperti mana yang saya tunjuk tadi dah. Saya dah pernah tunjuk, kalau tak silap saya tadi saya dah cakap. Okay, ini dia. Okay, dia susun nampak rapi macam ni. So dia tak mengganggu. Macam contoh lah kan, saya buka kabinet ni, macam saya punya fridge ni boleh tarik ya, boleh tarik macam ni.
Right, boleh tarik keluar. So tak mengganggu apa-apa. So alhamdulillah semua berjaya dilakukan. Okey. Okey, sampai sini saja dulu guys. Semoga benda ni bermanfaat. Dan saya tak sabar-sabar sebetulnya nak bawa family ke campsite untuk bercamping, untuk saya test ya semua peralatan yang saya dah pasang ya, sebab sebelum ni saya tak ada kelengkapan macam ni. Bila pergi ke campsite saya ada masalah lampu semua ni cepat weak kan, lampu malap kan, jadi telefon habis bateri dan sebagainya lah. Memang tak ada kelengkapan tenaga bekalan tenaga elektrik ya. Sebab apa, bila kita pergi bercamping, terutama sekali kalau kita bercamping dalam tempoh yang agak lama, macam contoh 2 malam 3 hari, normal lah ya. Kalau kita pergi tempat jauh, kita memang perlukan sangat-sangat ya solar system untuk kita charge bateri handphone dan sebagainya, kipas terutama. Sebab kadang-kadang bila kita parking, anak-anak, kadang isteri ya, dia orang suka kat dalam kereta walaupun kita ada tema. Ada terutama kawasan yang masuk ke hutan, kadang dia orang tak berani nak tidur kat luar, so dia orang tidur kat dalam kereta ya. Bila tidur dalam kereta dah tentunya panas ya. Jadi sebab tu kita bekalkan kipas apa. Kalau kipas apa memang tak ada masalah lah untuk hidupkan, sebab saya dah sediakan itu kabel untuk extension untuk port USB port ya. So alhamdulillah setakat ni semuanya hidup dan ya berjaya. Cuma apa yang saya tak tahu, sejauh mana bekalan ni cukup ya. Di kita menggunakan nanti di campsite, itu saya belum pasti sebab belum cuba. Sebab solar panel saya ni sebetulnya kecil ya guys. Untuk kekuatan yang maksima, kita kena guna solar panel sekurang-kurang yang besar ya. Terbaik 300 watt macam tu lah, atau 100 watt. Ini saya tak tahu berapa watt sebab saya cuba cari kat dia punya kotak paper semua ada, tapi dia tak tulis memang saya pun tak tahu berapa sebab saya bukan pakar dalam bidang-bidang macam ni. Saya cuma DIY sendiri saja, beli apa yang ada ya. Jadi benda ni dah complete set ya guys, complete set. Cuma macam saya kata tadi, kabel saja saya ubah. Kebanyakan kabel semua saya ubah sebab kabel asal dia sangat pendek dan sangat nipis ya. Jadi tak sesuai lah untuk aktiviti-aktiviti yang lasak ya. Jadi kita perlu pemasangan kabel yang kuat, ketat dan selamat. Okey, sampai sini saja guys. Jumpa lagi di episod seterusnya. Okey, assalamualaikum.